Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi dalam bab sifat haji dan masuk ke Mekah. Sifat haji maksudnya gambaran ibadat haji yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimanakah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah ketika melakukan ibadat haji. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tahu bahawasanya mengerjakan haji ataupun melaksanakan haji adalah salah satu daripada rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim dalam beberapa ayat memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan haji. Antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa atimmul hajj wal umrata lillah." Hendaklah kamu menyempurnakan haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan untuk Allah menjadi kewajipan kepada manusia mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu kepadanya. Namun cara mengerjakan haji secara terperinci tidak disebut di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita sembahyang, wa aqimus salah, hendaklah kamu mendirikan sembahyang. Namun cara terperinci melaksanakan ibadat sembahyang tidak disebut di dalam Al-Quranul Karim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebut, khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku cara ibadat haji kamu. Maka dalam hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Jabir, hak sambungan kita pada malam ni, hadis yang ke-762 daripada kitab Bulughul Maram, hadis yang panjang, yang mana Sayyidina Jabir, seorang sahabat Rasulullah, menceritakan secara terperinci lagu mana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadat haji. Yang mana hadis ni kita baca dah sikit. Permulaan pada minggu lepas. Kita dah baca habis. Jadi pada malam ni kita akan sambung balik, baca hadis dulu sikit, lepas tu kita akan baca terjemahan dan kita akan huraikan. Sambungan hadisnya, hatta idza atainal baita استلم الركن فرمل 3 ومشى 4 ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك 3 مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا فذكر الحديث. Baik. Okey, kita baca situ dulu hadis, lepas tu kita tengok kepada terjemahan dia. Maksud daripada apa yang kita baca saat ni adalah kata Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, sehingga kami sampai ke Baitullah. Ni mari daripada Madinah, dalam perjalanan banyaklah cerita sampai kepada Baitullah. Baginda melakukan tawafnya 3 kali dengan berlari-lari kecil dan 4 kali dengan berjalan biasa. Sebenarnya dalam hadis ni dia ada satu benda yang tidak diterjemah oleh penterjemah kita, yang mana Jabir menyebut hatta idza atainal baita istalama ar-rukn, sehingga apabila kami datang kepada Baitullah, maka Rasulullah istilam kepada rukun. Yang dimaksud dengan rukun di sini adalah rukun Hajar Aswad. Jadi apabila sampai ke Baitullah, Rasulullah melakukan istilam. Istilam ni Rasulullah sentuh dengan tangan kanan Hajar Aswad sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan tawaf. Maka berpandukan kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, disunatkan bagi orang yang ingin melakukan tawaf, permulaan tawafnya dia sentuh dengan tangan Hajar Aswad. Dulu tak apalah, tak sibuk. Lah ni tak boleh nak sentuh warna lah ni. Nak sentuh warna tak boleh. Baik. Lepas daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlari anak, cakap kita lari jalan cepat, jalan laju. Tapi tidaklah lari laju sangat. Yang ni kita cerita dah. Orang tua kata dia lari anak-anak. Lari anak sebanyak 3 pusingan dan berjalan biasa sebanyak 4 pusingan. Maka kata ulama sunat bagi orang yang melakukan tawaf, yang setelah daripada tawaf itu ada sa'i. Setiap tawaf yang setelah daripadanya ada sa'i, sunat dia melakukan ramal 3 pusingan yang pertama. Tapi hak ni khusus kepada lelaki, tidak kepada perempuan. Ramal ni kita berlari anak. Dia ceritanya pada tahun Umratul Qadha, kan pada tahun Hudaibiyah Rasulullah dilarang masuk ke Mekah. Selepas daripada tu Rasulullah buat Umratul Qadha. Jadi masa Rasulullah sampai Mekah, maka puak-puak musyrikin Mekah, dia kata lagu mana kepada puak-puak dia? Dia kata kat gi ada satu kaum yang melemahkan akan mereka itu demang daripada Madinah. Maksudnya dah perjalanan jauh, letih apa semua sekali, dah ogok dah. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar puak-puak musyrikin Mekah saat itu mengatakan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah datang ke Mekah dalam keadaan dah ogok, jauh perjalanan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat supaya berlari, nak tunjuk kuat, bukan setakat berlari, bukan tunjuk body ni tunjuk body, alik kanan. Dia sunat bagi orang yang sampai di Mekah, dia masa dia nak buat tawaf saat itu dia buka body sebelah kanan. Baik. Jadi Rasulullah berlari sampai ke puak-puak musyrikin Mekah, duk tengok, oh, kita ingat dah ogok dah jalan jauh, rupanya gagah lagi. Dah mari daripada jauh sampai Mekah, berlari pula 3 pusingan. Baik. Selepas daripada itu berlakunya tahun Fathu Makkah. Lepas daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan Hajatul Wada'. Ketika Rasul datang ke Mekah untuk mengerjakan Hajatul Wada', boleh dikatakan ramai dah penduduk Mekah memeluk Islam.
Dan Mekah saat itu boleh kepada Islam dah. Tetapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara yang sama apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika Rasulullah buat umratul qada. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pusing 3 pusingan. Yang pertama ketika tawaf dalam keadaan Rasulullah berjalan laju. Baik, berlari anak. Sebanyak 3 pusingan. Manakala 4 pusingan lagi berjalan seperti biasa. Dan begitulah apa yang disebut oleh ulama fiqh berpandukan kepada hadis ini, bahawasanya setiap tawaf yang ada sa'i selepas daripadanya sunat berlari anak sebanyak 3 pusingan, bagi lelaki tidak, bagi perempuan. Melainkan ketika orang terlalu ramai dak nak buat. Tu nak buat warna dah, dak nak buat. Dak nak buat, orang ramai nak berlari anak warna. Nak jalan macam biasa pun sekat. Tu tak ada masalah lah. Sebab ada keuzuran untuk melakukan perkara hak yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada tu kata dia, sesudah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi maqam Ibrahim dan mengerjakan solat. Dia maqam Ibrahim sebagaimana hak yang kita sebut pada minggu lepas, dia macam sarang burung gitu, hak yang warna bentuk warna emas tau. Maka itu dipanggil maqam Ibrahim. Yang mana di situ ada batu hak yang Nabi Ibrahim jejak ketika Nabi Ibrahim membina Kaabah pada suatu ketika dahulu. Dalam riwayat yang lain menyebut, selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan tawaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Iaitu maksud dia adalah hendaklah kamu menjadikan daripada maqam Ibrahim itu tempat sembahyang. Maqam Ibrahim di dalam ayat ini sebenarnya ulama berbeza pandangan, ulama tafsir berbeza pandangan. Pandangan hak yang masyhur, maqam Ibrahim yang dimaksud dengan ayat ini, hak yang Allah Taala suruh kita jadikan ia sebagai tempat sembahyang adalah maqam Ibrahim hak yang seperti warna emas, hak yang macam gesara burung, hak yang macam yang berwarna emas. Jadi comel lepas daripada kita tawaf, kita sembahyang di belakang maqam Ibrahim, iaitu sembahyang sunat tawaf sebanyak 2 rakaat sebagaimana hak yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cuma kalau orang terlalu ramai, tak apalah nak buat warna. Tak boleh takkan nak pergi sembahyang atas orang. Pernah orang nak sembahyang pula warna. Tekah orang buat haji kok, pernah orang tak nak sembahyang situ, tak apalah, sembahyang di tempat lain. Maksudnya ketika kita tidak boleh sembahyang sunat tawaf di belakang maqam Ibrahim, tetap sunat kita sembahyang sunat tawaf pada tempat-tempat yang lain. Baik. Seterusnya kata dia lagi, lalu kembali ke rukun Hajar Aswad dan mengusapnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah daripada sembahyang, sebelum Rasulullah pergi kepada Safa, Rasulullah pergi semula kepada Hajar Aswad. Rasulullah istilam, Rasulullah sentuh balik tangan. Maka sebab itulah ulama mazhab Imam Syafi'i menyebut bahawasanya disunatkan kepada orang yang mengerjakan haji setelah daripada dia melakukan tawaf qudum, ni dipanggil tawaf qudum ni, dia sebelum daripada dia pergi ke Safa untuk melakukan sa'i, sunat setelah daripada dia tawaf, sebelum daripada pergi sa'i, dia pergi pula kepada Hajar Aswad dan dia melakukan istilam. Istilam ni maksudnya sentuh dengan tangan kanan Hajar Aswad. Barulah dia bertolak ataupun pergi kepada Safa. Kemudian keluar daripada pintu Masjidil Haram menuju ke Safa. Setelah dekat dengannya, baginda membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innas safa wal marwata min sya'airillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat tersebut, surah Al-Baqarah ayat 158. Maksudnya sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah di antara syiar Allah. Apa makna syiar? Tanda-tanda bagi agama Allah, tu makna syiar. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah di antara tanda-tanda kepada agama Allah. Maka setiap syiar agama Allah, syiar Allah dituntut untuk kita memuliakannya. Orang yang memuliakan syiar Allah tidak lain dan tidak bukan ialah kerana ada takwa di dalam hati dia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Sesiapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ia daripada takwa yang ada daripada di dalam hatinya. Sebab itulah kita kena memuliakan segala perbuatan ibadat haji kita kalau kita mengerjakan haji. Kerana semuanya adalah syiar Allah. Begitu juga kita sembahyang, ni termasuk dalam syiar agama, tanda-tanda agama Allah Ta'ala. Kita kena muliakan. Kita kena buat, mengerjakan apa jua yang berkait dengan tanda agama Allah dengan perasaan yang penuh memuliakan perkara tersebut. Baik. Seterusnya katanya, baginda bersabda, aku akan memulakan daripada apa yang dimulakan oleh Allah. Dalam riwayat yang lain menyebut ibda'u bima bada'allahu bi. Mulalah dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan dengannya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim menyebut sesungguhnya Safa dan Marwah adalah daripada syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang yang mengerjakan haji dan umrah melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Maka ketika para sahabat ingin melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, maka para sahabat bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak mula daripada Safa ke nak mula daripada Marwah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abda'u bima bada'allahu bih. Aku akan mula dengan apa yang Allah Ta'ala mula, ataupun mulalah dengan apa yang Allah Ta'ala mula. Jadi dalam Al-Quranul Karim kalau kita tengok, Allah Ta'ala mula dengan Safa, barulah Marwah. Innas Safa wal Marwah. Sesungguhnya Safa dan Marwah. Maka sa'i saat itu dimulakan dengan Safa. Sapa di Marwah, daripada Marwah sapa kepada Safa sebanyak 7 pusingan. Baik. Itu maksud aku mula dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mula. Katanya baginda menaiki bukit Safa sehingga dapat melihat Kaabah, lalu menghadap ke arah kiblat dan mengesakan Allah serta bertakbir, membesarkan namanya, mengesakan Allah, sebut la ilaha illallah, bertakbir dengan makna Allahu Akbar. Kemudian Rasul mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Baik. Cerita ni lagu mana muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah daripada selesai tawaf, maka Rasul sembahyang sebanyak 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Setelah tu Rasulullah pergi istilam kepada Hajar Aswad. Lepas tu Rasul keluar melalui pintu Masjidil Haram, naik di atas bukit Safa. Dia dulu ada satu bukit yang nama dia Bukit Safa. Di belakang bukit Safa ada bukit lebih besar, nama dia bukit, ataupun orang Arab kata Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais, kalau kita tengok belakang Safa saat itu ada istana raja. Itu dipanggil Jabal Abi Qubais. Dulu tinggilah. Baik, itu yang pertama. Manakala Marwah juga adalah bukit yang di belakang dia bersambung ni, belakang dia maksudnya dia sikit, lepas tu ada bukit yang lebih besar lagi. Jadi Safa ni adalah permulaan bukit Jabal Abi Qubais. Manakala Marwah adalah permulaan bukit yang dinamakan sebagai bukit Qu'ayqi'an. Di sana ada bukit Qu'ayqi'an yang di belakang bukit Marwah. Okey, tak payah ngapalah nama-nama dia ni. Tak penting pun ngapa nama. Yang mana sekarang ni tak ada belaka dah. Sekarang ni tak ada belaka dah. Marwah bukit sikit, lepas tu bukit besar lepas daripada dia adalah bukit Qu'ayqi'an. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pada asalnya Mekah dikelilingi oleh bukit. Jadi apabila Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya membawa isteri dia Hajar dengan anak dia Ismail ke Mekah, tinggal di situ, dan Nabi Ibrahim meninggalkan sedikit buah tamar dan sedikit air.
Jadi apabila habis dah buah tamar, habis dah air dimakan oleh Hajar dengan anak dia Ismail, maka Hajar saat itu nak carilah air. Tengok anak dahaga ni anak lapar nak cari air. Maka dia nak cari air saat itu dia akan naik, dia cari naik atas bukit Safa. Dia naik bukit Safa. Lepas tu tengok dia pun turun bukit Safa. Dia kawasan turun bukit Safa tu dia panggil ada satu lembah. Ada lembah. Jadi siapa di lembah saat ni tu, dia tak nampak anak dia yang dia tinggal tengah tu. Kat Kaabah tu. Dekat dengan Zamzam tu. Telaga Zamzam tepi Kaabah je. Baik, dia tak nampak anak dia. Jadi apabila dia nampak anak dia masa ketika dia duduk bawah lembah, maka dia berlari. Dia berlari, naik sikit ke kawasan tinggi, nampak anak dia, lega sikit, lepas tu pergi jalan sampai ke Bukit Marwah. Begitulah sampai ke 7 kali. Akhirnya dia bunyi suara. Bunyi suara, dia dapati malaikat Jibril mengeluarkan air Zamzam di bawah kaki Nabi Ismail alaihi salam. Jadi oleh kerana pengorbanan Hajar dalam menurut perintah Allah Subhanahu wa taala, dan pernah Siti Hajar saat itu berlari di antara Safa dengan Marwah sebanyak 70 singgang untuk mencari air untuk dia dan anak dia, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melakukan perkara yang sama sehingga hari kiamat, memperingati pengorbanan yang pernah dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim dalam melaksanakan tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala agar setiap hamba Allah Subhanahu wa taala sanggup berkorban sebagaimana hak yang pernah dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim dalam menjalankan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kalau kita pergi pada hari ini, Allahu Rabbi, Mekah memang kawasan hak yang ataupun tempat hak yang bangunan tinggi-tinggi saja. Kalau kita pergi sekarang lah ni. Tapi suatu ketika dahulu tempat itu tempat yang tak ada benda. Tak ada benda, tak ada penduduk. Tapi Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, hantar Hajar dengan anak dia Ismail yang masih lagi kecil, duduk situ. Dan Allah Ta'ala jaga dia. Akhirnya sampai ke sekarang penuh penempatan. Rebut pula orang nak pakat duduk situ. Rebut pula orang nak pakat tinggal di situ. Baik, Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya baginda menaiki bukit Safa sehingga dapat melihat Kaabah. Sebab itulah kata ulama, ketika kita nak melakukan sa'i, maka hak yang comelnya kita naik kepada bukit Safa. Lepas tu kita hadap kepada Kaabah sehingga kita dapat melihat Kaabah. Kalau sekiranya dapat nampaklah. Sebab dia kadang-kadang apabila melakukan ada pembinaan di sana, kita tak nampak Kaabah. Jadi tak nampak Kaabah, kita naik jugalah. Kita naik tinggi. Dia bukan mesti naik tinggi. Naik tinggi ni hukum dia adalah sunat sahaja. Baik. Katanya lalu menghadap ke arah kiblat dan mengesakan Allah la ilaha illallah serta bertakbir Allahu akbar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ni kita lah ni kalau tak ngapal pun tak apa, kita buat buku. Tapi sebaik-baiknya kita ngapal lah. Benda ni bukan payah sangat. Ingat aja. Hafal. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Ta'ala semata-mata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan dan segala puji hanyalah miliknya Allah. Dan dia yang maha kuasa ke atas segala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dia telah melaksanakan janjinya. Maksud dia Allah Ta'ala melaksanakan janjinya. Dia berjanji untuk memberi pertolongan kepada Rasulullah sehingga Rasulullah dapat membuka dan menakluk kota Mekah dan menolong hambanya. Yang dimaksud dengan hambanya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengalahkan sendiri golongan yang bersekutu. Maksudnya dalam peperangan Ahzab, Allah Subhanahu wa taala mengalahkan musuh tanpa melalui peperangan yang sengit. Kalah gitu je musuh. Pakat balik kampung belaka. Seraya mengucapkan doa di antaranya dan mengucapkan sebanyak 3 kali. Perkara yang kita baca saat ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca sebanyak 3 kali. Ini sunat belaka. Kalau orang tak baca, maka taklah tidaklah sampai ke tidak sah sa'i dia. Cuma dia telah meninggalkan perkara yang disunatkan.
Seterusnya katanya kemudian turun daripada Safa menuju ke Bukit Marwah. Ketika menginjakkan kedua telapak kakinya di perut lembah, baginda jalan cepat. Dan ketika mulai naik ke Bukit Marwah, jalan biasa. Ketika sampai di atas Bukit Marwah, baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara yang sama seperti yang baginda lakukan di atas Bukit Safa. Jadi apabila Rasul turun daripada Bukit Safa, sampai di satu tempat, yang tempat tersebut dulu wadi ni lembah, kawasan hak yang curang. Kan kita di antara dua bukit dia ada kawasan hak yang laluang air. Yang kawasan laluang air memang curang lah. Jadi sampai tempat tu Rasul berlari. Sebab dia Rasul sallallahu alaihi wasallam berlari kerana memperingati perkara hak yang pernah dilakukan oleh Hajar. Dan kita cerita dah tadi, Hajar apabila sampai tempat tu dia nampak dah anak dia, dah nampak anak dia. Kerana kawasan tu kawasan curang. Jadi seorang perempuan, anak lapar, dia pun lapar, nak cari air tapi anak jauh daripada mata, jadi dia akan cepat-cepat lah. Jadi dia berlari. Dia berlari ketika tu dia berlari. Lepas daripada lembah naik balik atas, maka dia akan jalan seperti biasa. Sekarang ni tak ada paman di lembah, tak ada belaka dah. Cuma dia buat benda, dua lampu hijau. Kalau kita pergi Sa'i tu dua lampu hijau. Dua lampu hijau tu adalah tempat hak yang dikatakan sebagai lembah, hak yang kata Hajar saat itu berlari situ. Dan Rasul berlari situ untuk memperingati perbuatan hak yang pernah dilakukan oleh Hajar suatu ketika dahulu. Jadi sebab itulah sunat bagi lelaki, tidak bagi perempuan, berlari. Berlari situ, berlari kuat. Berlari kuat. Di antara dua lampu hijau, tengok lampu hijau tahulah. Tengok tempat orang berlari, berlarilah. Tapi jangan tengok orang berlari sajalah, Mekang. Lepas daripada lampu hijaunya berlari juga. Kawan ni senok perut, nak perok. Kita ingat dia berlari sebab sunat. Jadilah gitu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia lagi, ketika sampai di atas Bukit Marwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara yang sama sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas Bukit Safa. Rasul baca la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sebagaimana yang kita baca tadi sebanyak 3 kali. Baik. Setelah daripada itu baginda sallallahu alaihi wasallam, Jabir radhiyallahu taala anhu melanjutkan lagi, yang antara lain disebutkan bahawa ketika hari Tarwiyah tiba mereka berangkat menuju ke Mina. Okey, hak tu kita tidak baca lagi lafaz hadis. Baik, kita baca lafaz hadis. Wa fihi falamma kana yawm at-tarwiyati tawajjahu ila Mina wa rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shalla biha adh-dhuhr wal 'asra wal maghriba wal 'isha wal fajr thumma makatha qalilan hatta tala'at asy-syams فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. Baik, maksud dia katanya Sayyidina Jabir melanjutkan lagi ceritanya, yang antara lain disebut bahawa ketika hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah adalah hari yang ke-8 daripada bulan Zulhijjah. Kita hari ke-8 dipanggil hari Tarwiyah. Hari ke-9 hari Arafah, hari ke-10 hari Raya. 11, 12, 13 tu dipanggil hari Tashriq. Tu dipanggil hari Tashriq. Jadi pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan ibadat haji, dia bermula pada hari yang ke-8 daripada bulan Zulhijjah. Jadi hari ke-8 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula dah berangkat menuju ke Mina. Jadi selesai hak yang duk cerita tadi, lepas daripada Rasulullah sa'i, lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi di suatu tempat yang tidak jauh lah, di satu bukit, di satu tempat di Mekah tu, tidak jauh lah daripada Kaabah. Rasul duduk situ lah. Lepas daripada tu sampai kepada hari yang ke-8 daripada bulan Zulhijjah, maka mulalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju ke Mina. Yang mana berangkat menuju ke Mina pada hari yang ke-8, dia tidak termasuk dalam rukun haji dan tidak termasuk dalam wajib haji. Bahkan hukum dia adalah sunnah kerana ia pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, berangkat ke Mina. Mina tak jauh mana daripada Mekah tu, dekat je Mina. Berapa kilometer saja. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam naiki untanya pergi ke Mina. Di Mina baginda sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Jadi sebelum daripada Rasulullah bertolak ke Arafah untuk wukuf di Arafah pada hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah, Rasulullah tinggal di Mina sekejap. Dia tinggal di Mina pada hari yang ke-8, hukum dia adalah sunnah. Dan Rasulullah duduk di Mina, dan Rasulullah sembahyang zuhur di Mina, asar di Mina, maghrib di Mina, isyak di Mina, subuh di Mina. 5 sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang di Mina. Dan orang hak yang nak buat haji, hak ni antara benda hak yang sunat. Tapi kalau sekiranya kita terikat dengan syarikat ataupun terikat dengan jemaah, maka nak buat mana kita tidak mampu untuk buat. Kalau kita buat diri bolehlah, kalau kita duduk sana tak apalah, kita bebas. Tapi kalau kita ikut orang ni, kena buat macam orang buat Kita tak buat diri jangan ngamuk nak buat pula. Jadi kalau sekiranya orang tak bawa, jangan ngamuk, jadi susah kat orang. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sebentar lepas daripada sembahyang subuh. Rasulullah duduk sekejap sehingga matahari terbit. Apabila keluar matahari, lalu bergerak menuju ke Arafah. Barulah Rasulullah bergerak menuju ke Arafah. Setibanya di sana, baginda mendapati ada kemah kecil telah dibuatkan untuknya di Namirah. Dia dekat dengan Arafah, tepi Arafah. Dia dah masuk Arafah lagi. Tepi Arafah sana tu ada nama tempat, nama dia Namirah. Sekarang ni ada masjid di situ, Masjid Namirah. Baik, di Namirah saat itu Rasulullah dapati ada kemah yang para sahabat telah buat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berhenti dalam kemah tersebut, berehat dalam kemah tersebut. Lalu baginda turun dan berehat di dalamnya ketika matahari telah tergelincir. Sebab dia masuk waktu wukuf di padang Arafah apabila gelincir matahari pada hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Ni hari ke-9 dah Hari ke-9 dah Jadi sebelum Rasulullah sampai di Namirah, sebelum daripada Arafah, tepi Arafah je. Baik. Belum lagi gelincir matahari. Sampai awal lagi. Jadi Rasulullah rehat dalam kemah tu, rehat dulu. Baik, bukan rehat sajalah, ada dia zikir-zikir dan doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dah. Baik. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berzikir kepada Allah fi kulli ahyani, pada setiap keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah keluar daripada kemah tersebut ataupun keluar meninggal Namirah saat itu, pergi kepada Arafah setelah daripada gelincir matahari. Gelincir matahari ni maksudnya masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur, mulalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak pergi ke Arafah. Arafah ni nama tempat, Namirah nama tempat, Mina nama tempat. Ni nama-nama tempat belaka dan kalau orang pergi umrah ni, orang pergi umrah biasanya kita akan buat ziarah lah, ziarah luar Mekah. Antara tempat yang kita ziarah, Namirah lalu je, Arafah turun. Baik, tempat orang ziarah belaka ni. Baik, ni nama tempat lah. Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu Rasulullah bergerak menuju ke Arafah. Setibanya di sana, yakni di Arafah, baginda menjumpai lalu baginda turun dan berehat di dalamnya. Ketika matahari telah tergelincir, baginda memerintahkan agar Al-Qaswa. Al-Qaswa ni adalah nama kepada unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul memerintahkan kepada Al-Qaswa dipersiapkan untuknya. Lalu diletakkan pelana. Lepas tu Rasul pun naik. Baginda mendatangi perut lembah, lalu berkhutbah kepada kaum muslimin. Jadi sampai di situ Rasul pun berkhutbah. Sesudah itu azan diserukan. Begitu pula dengan iqamahnya. Lalu solat zuhur, selanjutnya diserukan iqamah untuk solat asar.
Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan solat apapun di antara keduanya. Jadi apa yang disebut oleh ulama muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sunat bagi orang yang mengerjakan haji melakukan jamak takdim ketika dia berada di Arafah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan jamak takdim di antara Zuhur dengan Asar. Cuma jamak takdim di antara sembahyang Zuhur dan Asar bagi orang yang mengerjakan haji di Arafah saat itu, ulama berbeza pandangan sebab benda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kerana dia rasa buat jamak. Sebab pada asalnya setiap sembahyang perlu dilakukan di dalam waktu masing-masing. Tidak boleh kita nak buat jamak melainkan ada keuzuran yang diizinkan oleh syarak. Jadi Rasul sembahyang jamak takdim di antara Zuhur dengan Asar ketika di Arafah sebab dia Rasul buat jamak. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya sebabnya adalah bermusafir. Ini pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab bermusafir. Jadi bermakna mana-mana orang yang buat haji tapi dia tidak bermusafir. Maksudnya dia bermukim di Mekah lama dah. Dia sampai awal dah Mekah. Dia tak musafir ya. Nah, sebab daripada Mekah sampai ke Arafah tidak sampai pun 2 marhalah, dekat je. Baik, dia tidak dikirakan melakukan permusafiran yang jauh, maka tidak boleh dia melakukan jamak di antara Zuhur dengan Asar ketika dia berada di Arafah. Begitu juga di antara Isya dengan Maghrib dengan Isya ketika dia berada di Muzdalifah lagi. Dia tak boleh. Baik. Bahkan mesti dia kena buat setiap sembahyang dalam waktunya kerana dia tidak ada keuzuran yang boleh dia buat jamak. Namun ada sebahagian daripada ulama lain, mereka berpandangan bahawasanya Rasulullah melakukan jamak di antara Zuhur dengan Asar ketika berada di Muzdalifah di Arafah adalah kerana ibadat haji. Maka setiap orang yang melakukan haji sama ada dia bermusafir ataupun tidak boleh dia buat jamak ketika dia berada di Arafah. Jadi sekarang ni ulama berbeza pandangan. Sekali lagi ya, kita kena sebut sekali lagi. Rasulullah buat jamak. Sekarang ni memang jelas dalam hadis yang diriwayat daripada beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih menyebut Rasulullah melakukan jamak takdim di antara Zuhur dan Asar ketika Rasulullah berada di Arafah. Begitu juga Rasulullah buat jamak di antara Maghrib dan Isya ketika Rasulullah berada di Muzdalifah. Lepas benda ni kita akan tengok. Jadi cuma ulama kaji. Rasulullah buat jamak saat ni tu atas alasan dia. Sebab pada asalnya tidak boleh kita membuat jamak 2 sembahyang dalam satu waktu tanpa ada sebarang sebab yang diizinkan oleh syarak. Melainkan apabila ada keuzuran yang diizinkan oleh syarak. Jadi ulama bincang, Rasul buat jamak ni sebab dia Rasul buat jamak. Majoriti ataupun pandangan mu'tamad yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i bahawasanya jamak di padang Arafah sama juga jamak di Muzdalifah adalah jamak kerana bermusafir. Kerana Rasulullah bermusafir. Rasul masih lagi dikirakan orang yang bermusafir. Maka atas pandangan ini dapat kita memahami hukum bahawasanya orang yang boleh buat jamak di Arafah sama juga di Muzdalifah adalah orang yang bermusafir. Manakala orang yang telah bermukim di Mekah ataupun sekitarnya sampai masa dia pun pergi di Arafah, maka tidak boleh dia buat jamak di sana kerana dia tidak bermusafir. Maka ini pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Di sana ada pandangan yang kedua yang mengatakan bahawasanya sebenarnya jamak di Arafah dengan jamak di Muzdalifah bukan kerana bermusafir tetapi kerana melaksanakan ibadat haji. Maka atas pandangan ini bahawasanya setiap orang yang mengerjakan haji sama ada dia bermusafir ataupun tidak, maka boleh dia buat jamak di antara Zuhur dengan Asar dan Maghrib dengan Isya ketika dia berada di Arafah ataupun Muzdalifah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lalu kembali menaiki kenderaannya sehingga sampai di tempat wukuf. Baik. Lalu kembali menaiki kenderaannya sehingga sampai di tempat wukuf. Di sana baginda menambahkan al-qaswa pada satu batu besar sehingga perutnya rapat dengannya untuk memberi ruang bagi orang-orang yang berjalan di hadapannya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hadis ni Sayyidina Jabir menyebut bahawasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dah sembahyang jamak zuhur dan asar, dalam hadis ni Sayyidina Jabir menyebut bahawasanya Rasulullah tidak sembahyang di antara sembahyang zuhur dengan asar sesuatu sembahyang pun. Okey, Rasulullah sembahyang zuhur, lepas tu terus sembahyang asar. Cakap kita buat jamak takdim. Dan Rasulullah tidak sembahyang di antara sembahyang zuhur dengan asar sembahyang sunat. Yang biasanya selepas daripada sembahyang zuhur Rasulullah sembahyang sunat rawatib. Tapi ketika melakukan jamak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang sunat rawatib. Sebab itulah ulama mazhab Imam Syafi'i menyebut di antara syarat jamak takdim adalah mesti kena muwalak di antara sembahyang yang pertama dan sembahyang yang kedua. Tidak boleh kita menceraikan di antara sembahyang yang pertama dengan sembahyang yang kedua dengan melakukan sembahyang sunat di celahnya. Bukan setakat sembahyang sunat, bahkan duduk diam sahaja pun tidak boleh. Bagi orang yang ingin melakukan sembahyang jamak takdim, selepas daripada sembahyang zuhur, dia terus mesti kena sembahyang asar selalu. Kalau dia melewatkan sembahyang asar sehingga putus mualak, maka tidak boleh lagi dia buat sembahyang jamak takdim. Jadi panjang lagi. Jadi 3 kali dah kita baca kan. Jadi payah sikit nak baca kan. Sebab kita tengok hadis lagi, kita tengok terjemahan lagi kan. Sebab kadang-kadang terjemahan saat itu tidak bertepatan dengan apa yang disebut di dalam hadis. Sebab kadang-kadang kena buka pula lafaz hadis, betul tak terjemahan gini. Jadi untuk malam ni kita rasa sini dululah pertemuan kita. Kita mengharapkan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.